Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah kita diberikan keizinan daripada Allah untuk menyambung pembacaan sahih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu pada hari ini. Dan kita masih lagi sebenarnya berada di hadis yang ketiga, iaitu hadis yang menceritakan tentang peristiwa penurunan wahyu kali pertama kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam sewaktu baginda berada di Gua Hira. Iaitu kita telah sampai kepada petikan yang berbunyi faqal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Dan kita baca hadis ni daripada awal sebagai mengambil keberkatan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan sanad yang menyambung sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberkati beliau, para murid beliau, para guru beliau dan seluruhnya, Allahumma amin. Kata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fi an-nawm fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layali zawati al-adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik thumma yarji'u ila Khadijah radhiyallahu anha fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra qala ma ana biqari qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra qultu ma ana biqari'in فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Telah kita bincang panjang lebar sebelum ini dengan berkaitan dengan kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira dan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk kepada perbahasan iaitu pada ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sewaktu baginda Nabi alaihi salatu wassalam berada di Gua Hira setelah dipeluk berulang kali sebanyak 3 kali oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, maka akhirnya Sayyidina Jibril alaihi salam telah meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca 5 ayat yang terawal. Lalu Sayyidina Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada baginda Nabi sewaktu baginda Nabi berada di Gua Hira, iaitulah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Kalau ikut zahir riwayat yang disebut di sini, baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kalau ikut riwayat hadis yang ketiga ini, telah diturunkan 3 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Namun setelah kita meneliti hadis-hadis riwayat yang lain yang juga ada antaranya dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, maka tahulah kita bahawa sebenarnya ayat yang turun kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira bukanlah 3 ayat yang pertama, sebaliknya adalah 5 ayat yang pertama, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang turun kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam sewaktu baginda berada di Gua Hira. Dan kalau kita meneliti
tentang ayat ini. Ayat ini adalah ayat yang meminta supaya kita membaca. Dimulakan dengan Iqra. Bacalah. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maknanya bacalah dengan keberkatan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maknanya ayat yang pertama ini meminta kita supaya membaca, tetapi hendaklah kita membaca dengan memulakan terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di sinilah kata para ulama datang tuntutan supaya apa saja perbuatan yang baik, yang bagus, yang penting dalam Islam, maka hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan inilah ayat yang mula-mula turun kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi berusia 40 tahun pada bulan Ramadan, ketika Nabi berada di Gua Hira. Maka kata para ulama, ayat pertama ini sebenarnya meminta supaya dalam kita membaca, kita mendahulukan terlebih dahulu dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya ini bertepatan dengan hadis yang sering kita dengar daripada bibir-bibir mulia para ulama kita sewaktu mereka menghuraikan kenyataan para ulama yang biasanya akan memulakan kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama kita biasanya akan mendatangkan hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Dalam sebahagian riwayat abtar dan sebahagian riwayat ajzam, yang memberi erti semua perkara penting yang tidak didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah terputus ekornya, gugur anggotanya. Digambarkan bahawa seakan-akan amalan kita itu seperti seekor binatang, dan binatang itu aqta', terpotong ekornya, ataupun ajzam, ditimpa penyakit kusta sehingga gugur bahagian tertentu daripada tubuh badannya. Dan ini semuanya adalah satu kinayah daripada baginda Nabi, satu kiasan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa perbuatan penting walaupun bagus di sisi syarak, tetapi kalau tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu kurang daripada kesempurnaan. Walaupun mungkin sempurna, mungkin diterima oleh Allah, tetapi tidak mendapat kesempurnaan. Seumpama seekor binatang yang ekornya terputus, ya, kita boleh makan dagingnya, kita masih lagi boleh makan daging-daging yang lain, tetapi ada unsur yang penting daripada binatang itu, iaitu ekornya, tidak dapat untuk kita makan kerana sudah terputus. Maka begitulah amalan yang baik sekalipun, kalau tidak didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu walaupun diterima oleh Allah, walaupun bagus, walaupun menerima pahala contohnya, tetapi ianya seumpama seekor binatang yang hebat, dagingnya sedap dimakan, tetapi ada bahagian tidak dapat dimakan kerana sudah terputus. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini menggesa kita dalam melakukan perbuatan, dikhususkan di sini, iaitu bacalah. Kamu bacalah mana-mana kitab sekalipun, dan nak menuntut ilmu macam mana sekalipun, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan ini bertepatan dengan hadis kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', dan sebagian riwayat ajzam, dan sebagian riwayat abtar, yang bermaksud qalilul barakah, kurang keberkatannya. Jadi sebab itu dalam Islam kita tidak hanya ingin melakukan satu perbuatan supaya perbuatan itu wujud semata-mata, tetapi antara perkara yang kita diminta untuk memastikan agar ia berlaku adalah keberkatan. Kita boleh makan, insya-Allah kenyang, tetapi kita nak ada keberkatan. Kita boleh menghasilkan karya, boleh mengajar, orang dapat ilmu, tetapi kita nakkan ada keberkatan. Macam mana untuk memperoleh keberkatan? Iaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagai contoh, tadi saya sempat
membaca tulisan Al-Imam Al-Ghazali daripada kitab Ihya Ulumuddin. Ketika beliau membicarakan tentang adab ketika makan, beliau menyatakan kita disunatkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita makan. Bahkan kata beliau, kalau setiap kali suapan kita sebut Bismillah, suapan kedua lagi kan Bismillah, suapan ketiga seterusnya pun kita sebut Bismillah, dan berterusan sampai habis kita makan, setiap kali kita nak menyuap kita menyebut Bismillah, maka itu adalah satu perkara yang bagus, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dengan maksud supaya dalam apa perbuatan pun, walaupun kita mungkin boleh melakukan perbuatan itu dengan bagus, tetapi tetap kita menyertakan nama Allah Azza wa Jal. Moga-moga barakah menyebut nama Allah itu mengiringi amalan yang kita lakukan. Terima kasih. InsyaAllah besok kita akan meneliti lagi tentang baki ayat dan huraian bagi 5 ayat yang pertama yang turun kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi berada di Gua Hira. Terima kasih. Jazakumullahu khaira. Moga-moga berterusan kita mendalami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.